Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 19 April. Sarawak terus mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 dengan 508 kes baharu dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 23,940 kes. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada 508 kes baharu, 65 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan semasa saringan dijalankan, manakala 390 orang yang dikesan terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. Antara daerah yang mencatatkan kes baharu semalam termasuklah Bintulu dengan 118 kes, diikuti Sibu 107 kes, Miri 67 kes, Kuching 44 kes, Selangau 33 kes dan Kanawit 25 kes. JPBN juga memaklumkan bahawa terdapat satu kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan dan ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada seramai 137 orang. Kes kematian ke-137 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 58 tahun. Kes telah dirujuk ke Hospital Sibu. Ujian RT-PCR adalah positif pada 27 Februari 2021. Kes disahkan meninggal dunia pada 16 April lepas. Dalam pada itu, JPBN turut memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 4 rumah panjang, iaitu PKPD Rumah Tang Teluk Batu Bintangor Sarike dan Rumah Panjang Naning Sungai Bajit Sarike mulai 16 hingga 29 April 2021. PKPD Rumah Juni Ulu Pandanum Pakan mulai 17 hingga 30 April dan PKPD Taman Mesra Bako Kuching mulai semalam hingga 1 Mei 2021. Sementara itu, JPBN memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri telah mengisytiharkan 2 lagi kluster baru semalam, iaitu kluster Jalan Bintulu Sibu Tatau dan kluster Tarat Tani Serian. Kluster Jalan Bintulu Sibu Tatau adalah sebuah kluster institusi yang dikesan melibatkan sebuah sekolah menengah dan penempatan penduduk, manakala kluster Tarat Tani merupakan kluster komuniti yang dikesan di kuartus kerajaan. Indeks kes kluster Jalan Bintulu Sibu melibatkan seorang pelajar lelaki berumur 16 tahun yang dikesan melalui saringan individu bergejala di Klinik Kesihatan Tatau pada 6 April 2021. Kes telah disahkan positif pada 10 April. Sementara itu, indeks kes kluster Tarat Tani melibatkan seorang wanita warga tempatan berumur 39 tahun. Kes telah dikesan melalui saringan bergejala di Klinik Kesihatan Tarat pada 9 April dan didapati positif COVID-19 pada 10 April. JPBN turut mengisytiharkan sebanyak 5 kluster tamat setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas, iaitu kluster Jalan Green Kuching, kluster Buloh Pasi, Meradong, kluster Sena Miri, kluster Bergalak Song dan kluster Sungai Atap Meradong. Sehingga kini terdapat 46 kluster masih aktif di negeri ini. Penganjuran kegiatan dan program oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Seri Aman berkurangan sejak penularan pandemik COVID-19. Menurut Pegawai JPNIN bahagian Seri Aman, Ahmad Nur Kamal Abdul Malik, hanya kegiatan yang berbentuk gotong royong dibenarkan, terutama yang dianjur oleh kawasan rukun tetangga KRT dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat. Susulan pengurangan kegiatan oleh KRT, Kementerian Perpaduan Negara telah memutuskan setiap KRT akan menerima jumlah geran kerajaan yang sama rata. Ya, sama ada KRT sebab aktif atau tidak aktif, dia bagi geran sama rata sebab untuk keadilan untuk semua KRT. Sebab KRT tidak dapat mengadakan program pada tahun lepasnya, tahun lalu tidak dapat program. Jadi geran pun kita bagi ke
sama rata ya, sama semua. Tiada lagi dulu kita ada macam ada itulah rank ya, yang paling aktif, sederhana aktif, tidak aktif dengan jumlah-jumlah tertentulah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa mengagihkan bungkusan bubur pedas dan bubur kacang hijau kepada orang ramai di Kampung Hilir Sri Aman. Menurut Nur Kamal, setiap KRT tahun ini akan diberi grant sebanyak RM6,000. Keseluruhannya terdapat 56 KRT di bahagian Sri Aman ketika ini. Sementara itu, pengerusi KRT Kampung Baru Hilir, Awang Maghrib Awang Ani memaklumkan sebanyak 300 bungkus bubur pedas dan bubur kacang hijau telah diagih dalam program tersebut. Ia merupakan inisiatif ahli-ahlinya untuk mengimarahkan bulan Ramadan dan pada masa yang sama untuk mengukuhkan silaturahim sesama penduduk kampung. InsyaAllah pada malam 6 likur atau 7 likur nanti akan diadakan program yang ringkas di surau. Kemungkinan ada pertandingan memukul beduk. Pertandingan memukul beduk dan juga program-program yang simple-simple yang mengikuti SOP kerajaan. Itu yang kita nak tekankan pada ini. Program tersebut dianjurkan secara sederhana dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Susulan pembatalan Bazar Ramadan tahun ini, sebahagian peniaga mengambil peluang berniaga dan menjual juadah berbuka puasa di kampung-kampung dan di premis makanan masing-masing. Tinjauan RTM di Kampung Hilir dan Kampung Hulu Sri Aman mendapati peniaga mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Ini termasuk memastikan pengunjung mematuhi SOP yang ditetapkan selain melaksanakan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Kami memang ikut SOP lah, seperti membuat garisan ini supaya ada pelanggan yang masuk ke dalam. Selain daripada kami menyediakan MySejahtera, QR Code MySejahtera, buku daftar untuk mana-mana yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Lepasnya kami juga menyediakan penembak suhu itu supaya cek suhu untuk semua pelanggan yang hadir lah. Semua pihak berkuasa tempatan di negeri ini telah mengambil keputusan untuk membatalkan Bazar Ramadan tahun ini bagi mengelak penularan COVID-19. Jabatan dan agensi berkaitan diharap dapat memberi penerangan mengenai bantuan yang boleh dipohon oleh peniaga-peniaga kecil agar mereka dapat kekal dalam bidang perniagaan yang diceburi terutama ketika pandemik COVID-19. Ini kerana terdapat peniaga kecil terutama mereka yang bermula dari rumah lambat menerima maklumat berbanding usahawan yang sudah lama berkecimpung dalam bidang tersebut. Bagi peniaga kecil, Azlin Ramli, usahawan kecil yang bermula dari rumah sepertinya sukar untuk mendapatkan informasi mengenai cara-cara mendapatkan bantuan seperti geran untuk peralatan, lesen, bengkel dan sebagainya. Ketika ini, beliau menyediakan bahan produk makan dari rumah sebelum dipasarkan di pasar malam. Jadi minta bantuan kerajaan untuk menerangkan macam ni kalau kami orang yang baru nak merangkak, nak dalam berbisnes. Macam ni nak dapatkan bantuan. Ditemui di rumahnya di Kampung Tanjung Batu, Miri, Azlin berharap peniaga baru sepertinya diberi bimbingan dari segi pengurusan keuangan, cara mendapatkan geran untuk peralatan dan geran bimbingan untuk mendapatkan produk tanpa perlu menunggu 1 atau 2 tahun berniaga. Kerjasama strategik antara RTM Miri dengan badan bukan kerajaan dalam mendekati masyarakat terus diperkasa. Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, menerusi kerjasama baik itu, pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan. Jelasnya program yang dilaksanakan itu bukan sahaja dapat meringankan beban golongan memerlukan, malah mampu memasyarakatkan peranan RTM dengan komuniti setempat. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Jelajah Ramadan RTM di Auditorium RTM Miri. Abdul Hadi berkata, meskipun berdepan dengan pandemik COVID-19, inisiatif terus diambil untuk menyampaikan bantuan menerusi program tanggungjawab sosial kepada penduduk yang terpilih. Menerusi kerjasama strategik tersebut berlangsungnya Majlis Penyerahan Sumbangan Barangan Keperluan Dapur bernilai RM300 daripada syarikat pemotoran KM Mobil Senderan Berhad kepada sebuah keluarga terpilih di Kampung Tarahat Bekenu.
Jelajah Ramadan RTM turut menyaksikan program pengagihan 100 bungkus bubur pedas dan kurma kepada penduduk di sekitar Pasar Lutong dan penduduk Kampung Lereng Bukit. Sarawak mencipta sejarah apabila pasukan pengawal pantai atau dikenali Sarawak Coast Guard dilancarkan pada 7 April lepas. Penubuhan Sarawak Coast Guard satu lagi bukti kerajaan negeri mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan rakyat dalam menjaga perairan negeri ini selain mempertingkatkan aktiviti-aktiviti pengawalan pantai yang bertujuan melindungi sumber asli maritim. Wartawan Debbie Amanda Padan ada laporannya. Penubuhan Sarawak Coast Guard adalah bagi menjaga keluasan perairan negeri ini sepanjang 760 km. Selain itu, penubuhan Sarawak Coast Guard juga akan menjaga kawasan taman laut yang diwartakan dengan keluasan 1.2 juta hektar. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg ketika berucap melancarkan penubuhan Sarawak Coast Guard berkata penubuhan pasukan tersebut sebagai pelengkap kepada agensi-agensi penguatkuasaan maritim lain. Untuk memastikan nelayan-nelayan kita dan juga national park kita dijaga dan tidak dicuri oleh orang luar. Ini adalah wilayah kita, kita jaga wilayah kita dan kita pertahankan wilayah kita. Sarawak Coast Guard bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang di bawah Ordinan Negeri, khususnya Ordinan Perikanan Negeri 2003, Ordinan Hutan 2015, Ordinan Pelindungan Hidupan Liar 1998, Ordinan Taman Negara dan Wisap Sembilan Jadi 1998 dan Ordinan Pelombongan Minyak OMO 1958. Ketika ini, Sarawak Coast Guard menerima 6 buah bot interceptor, sebanyak 9 buah kapal ronda laju dijangka siap secara berperingkat pada 2022 dan 2023. Aset-aset ini akan dikerahkan untuk penugasan operasi penguatkuasaan, pengurusan bencana banjir serta sebagai kapal latihan bagi anggota Sarawak Coast Guard. Sementara itu, 5 pangkalan untuk Sarawak Coast Guard akan dibina di Kuching, Tanjung Manis, Bintulu, Miri dan Lawas. Bagi Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN, Datuk Dr. Chai Hin Chung, kepercayaan kerajaan negeri kepada UKPN bagi mengurus Sarawak Coast Guard merupakan satu pengiktirafan terhadap agensi tersebut. Dalam penubuhan Sarawak Coast Guard bagi membantu agensi-agensi penguatkuasaan yang lain dalam penjagaan sumber-sumber asli, kekayaan maritim serta keselamatan nelayan Sarawak, satu tugasan yang begitu murni dan mencabar. Sarawak Coast Guard akan beroperasi berasaskan perangkaian data atau risikan melalui pelbagai sumber serta perangkaian usaha agensi untuk membolehkan Sarawak Coast Guard beroperasi sebagai satu entiti yang tangkas dan cepat bertindak balas. Penubuhan Sarawak Coast Guard ini juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri untuk menarik pelabur-pelabur asing dalam pembangunan negeri Sarawak ke arah menjadikan negeri ini maju menjelang 2030. Debbie Amanda Padan, Berita RTM. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Amalkan penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Salam hormat.